Assalamualaikum saya ucapkan kepada Medium Ain dan yang lain. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Medium Ain kerana telah memberi sedikit masa dan ruang pada pagi ini kepada kami untuk menemu duga untuk membincangkan tajuk pengaruh budaya hedonisme barat ke atas remaja Malaysia. Sebelum kita mulakan perbincangan, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu yang pertama ialah Nur Izzati Syakira binti Jafri. Yang kedua ialah Syamsul Amira bin Samsudin. Dan yang terakhir adalah saya iaitu Sayyidatun Naziha binti Syazali. Okey. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan agenda utama kita iaitu perbincangan pengaruh budaya hedonisme barat ke atas tanah Melayu, ke atas remaja di Malaysia. Okey, Medium. Ya. Saya mulakan ya? Sila. Bagi perfahaman saya, hedonisme adalah fahaman falsafah bahawa keseronokan merupakan matlamat utama dalam hidup. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahawa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Yang itu adalah perfahaman saya. Bagaimana pula dengan perfahaman Medium? Adakah Medium setuju dengan perfahaman saya? Okey, terima kasih kepada semua yang adalah yang student daripada KPUTM Ceras ya. KPUTM Ceras. Okey, sebelum saya teruskan, saya ucapkan terima kasih juga kepada kalian atas kesudian menerima ramah lah pada hari ini. Okey, saya pun first time juga dengar KPUTM Ceras ni. Mungkin ni good opportunity lah untuk saya lebih kenalkan KPUTM Ceras. Alright, terima kasih kepada Sayyidatun Naziha. Soalan yang sangat bagus untuk kita punya introduction pada hari ni kan. Okey, so hedonism ni secara generalnya seperti yang Sayyidatun kan Naziha panggil ni. Sayyidatun. Naziha. Okey, so maksudnya hedonism yang secara generalnya betul lah seperti yang ditakdirkan oleh Naziha tadi kan. Alright, so maksudnya hedonism ni adalah satu pahaman yang meletakkan keseronokan ataupun dia punya kepuasan rasa tu di tempat maksimum. Okey, dan dia macam dia ada kaitan juga dengan elemen of secularism. Maksudnya secularism ni dia bila mana dia put aside religion. Maksudnya dia tidak harmoniskan religion tu dengan keseronokan tadi. Maksudnya dia put aside element of religion, yang itu menjadi masalah. Okey, yang hedonism ni bila mana kita lihat di sudut negatif, dia menjadi masalah bila mana dia berkait dengan secularism tadilah, bila mana dia put aside element of religion. Dia tak kaitkan kepuasan rasa tu, adakah religion kita ni approve ke tak, macam tu. So dia tak ada limitation keseronokan dia tu. Yang tu yang memberi bahaya terutamanya kepada remaja kan. Dia punya targeted group dalam assignment ni atau tajuk ni adalah remaja kan. Jadi yang tu yang memberi satu bahayalah kepada remaja bila mana dia orang berseronok aja tanpa ada boundaries kan, tak ada limitation. Okey, jadi dari segi dia punya aim ni adalah untuk mencapai keseronokan ataupun kepuasan, especially dari segi materialistik lah, benda yang kita boleh count, benda yang kita boleh measure. Contoh harta kan, duit ataupun benda yang kita boleh nampak. Macam tu kita ada barang-barang yang branded dan sebagainya. Tu benda tu sekarang kalau kita boleh nampak pun remaja-remaja kita memang aim benda-benda yang satu benda yang orang boleh nampak, okey dia ni bukan orang biasa-biasa. Contoh nak iPhone yang paling latest ke kan, macam tu. Walaupun mereka itu baru saja masih lagi dalam kategori yang tak bekerja lagi dan sebagainya kan. Tapi mereka nak mengejar dari segi macam nak rasa berada dalam satu standard yang tertentu, mereka kena memiliki sesuatu benda ni. Yang tu yang menjurus kepada hedonism tadilah, untuk mencapai kepuasan rasa dan kenikmatan untuk orang acknowledge dia. Mereka ni bukan yang biasa lah, bukan ordinary punya remaja, macam tu. Dari segi dia punya general, betul lah seperti yang Sayyidatun Naziha bagi tahu tadi lah. Maksudnya dia punya aim dia tu adalah untuk keseronokan, macam tu. Alright, Medium.
Soalan seterusnya saya akan beri kepada Syamsul Amirul. Okey. Assalamualaikum. Nama saya Syamsul Amirul. Okay, Madam. Saya nak tanya Madam. Okey. Tadi Madam dah bagi contoh secara general. So, saya nak tanya bagaimanakah Madam mentaksirkan pemahaman budaya hedonism ni secara mendalam yang kian bertambah di Malaysia, dan apakah jenis-jenis hedonism ni? Okey, thank you Samsul Amirul. Okey. Ni lebih kepada jenis-jenis kan, segi bentuk-bentuknya kan. Okey, kalau hedonism di Malaysia ni yang kita nampaknya basically dia tak sebenarnya dia bukan remaja saja yang terjebak dengan hedonism ni. Tapi kalau kita punya tajuk hari ni, kita punya target group kita adalah remaja kan. Jadi kalau kira hedonism ni dari segi dia punya keluasan, dia punya skop tu bukan kepada remaja sajalah. Maksudnya yang bukan remaja macam bayi-bayi saya pun ada juga yang terjebak dengan hedonism kan. Okey. Jadi kalau dari segi jenisnya, saya ada jumpa satu artikel yang saya kaji lah. Maksudnya artikel dia bagi tahu hedonism ni boleh dibahagikan kepada dua bentuk. Ada two types lah. Pertama hedonism psikologi, yang kedua hedonism etika. Okey, perbezaan dia adalah hanya dari segi dia punya method sahaja. Kalau hedonism psikologi ni dia lebih kepada pemilihan secara mental dia kan. Maksudnya dia pemilihan, contoh kalau ada banyak pilihan di hadapan dia akan pilih benda yang pilihan yang bagi keseronokan yang paling besar untuk dia. Contoh dia ada pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Dia akan tengok mana yang paling best, mana yang menguntungkan saya, mana yang lebih memberi kegembiraan pada saya, macam tu. Yang mana yang tak menyakitkan saya. Contoh tak perlu saya berkorban, macam tu kan. Contoh ada pilihan yang dia kena korbankan benda yang dia suka dan sebagainya, dia akan cuba untuk avoid, untuk pilih benda yang menimbulkan kesakitan tu. Dia akan pilih benda yang paling seronok. Dan dia tak perlu berkorban apa-apa, macam tu. So dari segi psikologi, dari segi fikiran dia tend to untuk pilih benda yang paling bagi kenikmatan paling besar lah buat dia. Okey, kalau segi hedonism etika ni lebih kepada action lah. Dia akan memilih dia akan buat benda yang dia rasa kalau dia buat tu dia rasa sangat happy. Dia rasa macam sangat seronok. Dia bagi efek kepada dia secara emosional. So dia akan buat benda yang boleh bagi kegembiraan ataupun dia lupa masalah-masalah dia kan. So dia akan pilih perbuatan tu. Jadi beza hedonism psikologi dengan hedonism etika ni lebih kepada, kalau psikologi lebih kepada psikologi lah, lebih dari segi dia punya pemikiran saja. Kalau etika ni dia buat. Jadi tak semestinya yang contoh dia ni hedonism psikologi dia fikir saja. Tak semestinya dia buat. Kadang-kadang dia fikir dia tak buat lagi. Tapi kalau hedonism etika ni dia terus kepada action. Dia tak fikir panjang macam tu. Okay, kalau dari segi keberatan dia punya ni hedonism etika ni lebih bahaya lah. Sebabnya dia terus buat kan. Kalau psikologi tu mungkin dia ada masa dia fikir dulu sama ada betul tak apa yang dia buat ni, betul tak pilihan dia kan, macam tu. Kalau segi tahap hedonism di Malaysia ni, kalau kira berada di tahap yang membimbangkan jugalah kan. Kalau tak dibendung memang agak membimbangkan juga. Sebabnya macam saya bagi tahu tadi kan, dia macam tidak ada limitation. Jadi macam asalkan seronok, tak kisahlah agama tak bagi ke, tak kisah asalkan dia rasa seronok, macam tu. Jadi baguslah untuk tajuk yang dipilih untuk assignment ke FYP. Assignment. Baguslah tajuk ni. Memberi satu pendedahan awal lah. Sebab jarang juga orang cover hedonism punya topik ni lah. Okay, good job lah. Tiba puji. Okay. Menjawab tak soalan Samsul tadi? Madam menjawab, Madam. Terima kasih, okay. Madam. Welcome. Okay, Assalamualaikum Madam. Nama saya Izzati Syakira. Saya akan tanya Madam soalan yang kedua. Apakah ciri-ciri yang terdapat jika seseorang itu mengamalkan budaya hedonism? Ciri-ciri yang terdapat pada seseorang itu. Okay, thank you Izzati ke Syakira ni?
Nur Izzati Shakira kan. Alright, soalan yang menarik sebabnya kita nak identify orang tu ni dia influence tak dengan apa hedonism punya ism ni ataupun ideologi ni, ada certain kriteria lah yang kita boleh tengok kan. Sama ada kita boleh nilai diri sendiri juga. Sebelum kita nilai orang kan, kita kena nilai diri sendiri juga. Kalau in case kita pun sebenarnya ada sikit-sikit terpengaruh kan, tapi kita tak sedar. Alright, so kalau orang-orang yang ciri-ciri seorang yang ada influence hedonism ni adalah contohnya macam kalau kita tengok dia punya goal, dia punya matlamat hidup dia. Okay, kalau matlamat hidup dia tu kalau kita tanya apa matlamat terbesar hidup awak ni kan. So kalau dia cerita dari segi dia punya penceritaan tu, dia lebih kata saya nak seronok, saya nak achieve ni, harta banyak-banyak ni, saya nak apa, lebih kepada materialistik contohnya. Dan juga dia punya tu tidak ada macam dia nak capai macam berkait dengan religion sikit. Contoh saya nak capai, contoh saya nak ambil saya nak kumpul harta ni, tapi dan selebihnya saya akan bagi zakat contohnya. Dia tidak ada unsur-unsur dari segi agama tu. Dia lebih kepada dia nak achieve more, dia nak spend more macam tu. So dia tidak ada minda akhirat lah, kalau orang senang segi termnya, minda akhirat tidak ada. So dia lebih kepada more to duniawi lah, more to duniawi dan lebih kepada materialistik punya KPI. Dan kalau dari segi itu yang pertama, yang kedua dia lebih orang kata selfish sikit lah, macam contoh dia lebih pentingkan diri dia. Sebab sebabnya dia punya aim dia, keseronokan dia tu yang paling utama dalam hidup dia. Tak kisahlah orang lain rasa apa, asalkan dia happy. Macam tu. Bahayalah benda tu sebab kita akan melukakan banyak pihak, betul tak? Macam contohlah mak ayah kita tak bagi kita buat benda tu, tapi kita rasa kita seronok. So kita tak kisah nak derhaka mak ayah ke kan, asalkan kita achieve kita rasa punya keseronokan kita ni kita capai. So dia lebih kepada selfish lah. Dia akan lebih pentingkan diri, dan bila mana dia pentingkan diri tu, dia akan, kalau kita relatekan dengan agama, dia akan contoh dia akan derhaka kepada mak ayah dia, kepada orang-orang yang penting. Kalau kawan tak ada masalah lah kan, sebab dia tidak berkait dengan agama kan. Kalau mak ayah ni kalau kita derhaka, dia dosa dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga, dia akan rasa tak cukup dengan apa yang dia ada. Dia nak gain more, dia nak lagi. Dia tak pernah rasa cukup dengan apa yang dia ada, walaupun apa yang dia ada tu dah banyak. So dia nak lagi. Dia tak pernah puas dengan apa yang dia ada. Benda ni bagus sebenarnya kalau kita rasa macam kita nak improve diri kita, tapi bila mana kita tak letak limitation dan tak letak basis yang betul, maka dia akan memakan dirilah pada akhir nanti kan. So benda ni bahaya juga. Bila mana dia rasa tak cukup dengan apa yang dia ada, dia tend untuk consume more, spend more lah harta dia tu. Jadi macam dia tidak ada plan A, plan B untuk dia punya emergency dan sebagainya. So bahaya juga bila mana kita rasa susah nak rasa cukup dengan diri, susah nak rasa bersyukur dengan apa yang ada. Okey, yang keempat, antara ciri-ciri orang hedonism ni dari segi dia punya spending lah. Dia akan spend more selagi mana dia tak dapat benda yang dia nak tu, yang tak capai tahap tertinggi the level of happiness dia tu, dia akan spend. So benda ni bahayalah, terutama remaja. Dia tidak ada, kalau remaja biasanya dia tak bekerja lagi kan, so duit biasanya daripada parent kan, jadi memberi stres kepada parent, nak memenuhi kehendak dia macam tu. Jadi dia berkaitan juga lah dengan ideologi consumerism. Dia akan urge dia punya diri untuk spend more asalkan dia dapat apa yang dia nak. Tak kisahlah mak ayah tak mampu ke, jadi dia nak juga. So benda ni sangat bahaya lah. Okay. So dari segi karakter dia pun mungkin akan efek jugalah. Kalau mereka-mereka yang hedonistik ni, dia akan orang kata dia akan jadi, bila mana dia selfish kan, dia akan nampak agak sombong sikit lah. Macam dia tak secukup dengan diri kan. So macam the humbleness tu kurang. So bahaya jugalah kalau dalam agama dia berkait dapat dengan sikap riak kan. Jadi riak ni tidak boleh lah dalam Islam kan. Jadi dari segi karakter dia pun dia akan nampak lah dari segi luaran dia. Dari segi dia ni tak jenis yang, kalau kawan pun dia selektif juga. Dia pilih mereka-mereka yang sesuai dengan circle je. Circle okay, yang have je macam tu. Jadi dari segi circle dia tu dia sangat selektif lah.
Antara ciri-ciri secara individu lah yang kalau kita boleh cuba untuk tengok kan, sama ada tengok diri sendiri ataupun tengok orang luar lah. So antara ciri-ciri ni dalam 5 ciri macam tu. Menjawab tak? Menjawab, Madam. Untuk soalan yang ketiga, soalan ini berdasarkan pendapat Madam. Apakah pendapat Madam terhadap remaja yang kurang mempunyai pegangan agama? Adakah ia menyumbang kepada pendekatan budaya hedonism? Okay, soalan yang bagus. Secara indirectly saya dah menjawab sebenarnya soalan tu, tapi saya tak apa, saya jawab lagi go detail kan. Okay, ya. Dia memang efek kepada, bila mana dia kurang pegangan agama, dia akan efek kepada dia punya pegangan lah. Sebabnya dia punya basis dari segi cara pandang hidup tu dah lain. So kalau orang yang beragama, dia punya aim, dia punya aim tertinggi adalah apa-apa yang dia buat, dia nak mencapai blessing of God, nak mencapai keredaan Allah kan. Contoh dia nak kumpul harta ke apa ke, dia nak, jadi dia punya higher level kebahagiaan dia tu bila mana Allah redha dengan dia. Tapi bila mana orang yang tidak ada, macam kurang pegangan agama ni, dia just nak achieve sahaja. Dan harta dia tu dia tak sedar, dia tak akan bawa mati pun. Jadi bila mana kalau dia tak relate dengan religion, dia akan rugilah. So kalau contoh dia ni cari harta tapi dia relate juga, dia niat ni untuk sedekah dan sebagainya, dia akan dapat sesuatu yang Allah simpan dekat akhirat nanti. So dia tak rugi. Jadi kalau mereka yang kurang pegangan agama ni, dia akan efek jugalah, dia punya kecenderungan untuk jadi hedonistik tadi kan. So dia akan efek juga. Bila mana dia tidak ada pegangan agama, dia punya apa yang dia nak buat dalam hidup ni tidak ada limitation. Dia nak buat ikut dia nak buat apa. Contoh kalau remaja kan banyak macam love issue kan. Contoh kalau dia nak bercinta dan sebagainya, dia tidak ada limit dengan partner dia tu. Kalau kita ada batas-batas kan ni, macam ada yang duduk serumah, dia seronok partner dia dengan dia, rasa disayangi 24 jam kan, contohlah kan. Jadi dia seronok partner dia dengan dia walaupun dia tahu benda tu salah. Jadi dia tak kisah, dia put aside religion punya elemen. Jadi benda ni memang kalau kita memang efek lah mereka-mereka yang tidak ada, yang kurang pegangan agama ni, efek dan sangat kalau kurang tu dia akan menjurus kepada kehidupan hedonistik lah, terutamanya dalam kalangan remaja. Menjawab tak? Terima kasih Madam menjawab. Okay, welcome. Kau tak menjawab bagi tahu mungkin saya dari segi lain kan, so boleh jawab, boleh bagi tahu. Seterusnya soalan yang keempat daripada saya. Apakah impak terhadap masyarakat sekiranya remaja sering terjerumus kepada budaya hedonism? Impak kepada individu lah kan? Kepada orang remaja tu kan. Okay, kalau segi impact dari segi kesannya, kalau segi individu dia, pertama sekali antara benda pertama adalah remaja tersebut dia lebih kepada individualism lah, ataupun dalam Arabic words kita panggil sebagai ananism. Ananism ni maksudnya dia lebih kepada keakuan. Maksudnya asalkan aku happy, yang lain tak kisah. Macam tu, dia lebih kepada self-centered lah. Dia asalkan dia okay, dia happy, so dia tidak ada masalah, dia tak fikir orang lain. Dia common sense tu kurang lah, macam tu. Bila mana kalau kita kan hidup dengan orang yang kurang common sense, sakit sikit kan. Kita nak kena berlapang dada selalu dengan dia punya perangai dan sebagainya. So dia akan membentuk satu remaja yang agak self-centered lah. Dia agak yang ananism sikit, dia keakuan sikit. Asalkan dia okey, dia tak kisah orang lain. Okey, yang kedua, remaja tersebut dia akan jadi orang yang boros ataupun konsumtif orang panggil. Maksudnya dia akan, walaupun dia tak mampu, dia nak spend juga macam sebagaimana orang yang mampu. So dia jadi macam agak boros lah. Contoh duit yang dia gunakan, contoh PTPTN dan sebagainya, dia boleh gunakan untuk education kan, tapi dia gunakan untuk benda-benda, untuk spend dekat benda-benda yang boleh membuatkan dia happy. Contoh macam tadilah gadget-gadget yang kelas-kelas kan, walaupun tak sesuai dengan level dia lagi, dia tak ada income lagi dan sebagainya kan. So dia akan jadi orang boros sikit lah. Maksudnya dia tidak jadi orang berjimat cemat, dia akan terus spend asalkan dapat fulfill dia punya happiness. Okay.
Okey, yang ketiga dari segi karakter dia akan jadi orang yang impact ni dia akan jadi orang yang agak egoistik sikit. Maksudnya egoistik ni maksudnya kalau dia tak dapat benda yang yang dia nak tu dia akan membelakangkan orang-orang yang penting. Contoh macam family kan. Contoh kawan-kawan kan. Tak dapat yang benda yang dia nak, dia akan put aside orang lain punya feeling. Asalkan dia ni dapat fulfill dia punya keseronokan dalaman tu. Okay, so jadi akan ada isu lah membelakangkan family dan sebagainya. Okay, dari segi dia punya attitude lagi, mungkin dia orang akan jadi agak pemalas sikit ke. Bukan pemalas, maksudnya dia ni akan selektif sikit dari segi masa. Contoh dia akan pilih dalam 24 jam dia tu, dia akan pilih, dia akan commit dekat benda yang dia suka sahaja. Contoh belajar dia tak suka. Tapi kalau hang out dengan kawan, apa yang benda yang memberi keseronokan, dia akan all out dia punya ni. Tapi kalau belajar dia akan dia tak kurang motivasi sebab dia tak minat, dia tak rasa belajar tu boleh bagi keseronokan pada dia. Sebab dia kan hedonistik punya orang kan. So dia tak rasa belajar ni bagi keseronokan pada dia. So dia akan jadi macam kurang motivasi lah benda-benda yang tak memberi keseronokan pada dia. So bila mana hari macam benda yang dia happy, dia suka, dia akan all out. Nampak karakter yang berbeza lah dalam kelas lain, kat luar lain kan. Orang yang kan dia introvert ke apa, tapi rupanya dia selektif. Tempat-tempat tertentu sahaja dia tunjuk dia true self. Terutamanya tempat yang dia happy. Okay, so dari segi dia punya financial condition pun akan effect jugalah. So impact-impact ni banyak kepada negatif lah. Banyak kepada negatif. Contoh tu dari segi individu kan, kalau dari segi dengan ibu bapa, dia punya hubungan dengan ibu bapa pun tak berapa nak okey lah. Sebabnya dia akan ada satu time tu dia akan lawan mak ayah dia kan. Dia akan, yelah maksudnya sebab nak, asalkan dia punya kehendak tu dipenuhi. Macam tu. Okey, menjawab tak? Jawab madam. Okey. Okay, soalan terakhir daripada saya ialah apakah cadangan atau langkah madam untuk mengurangkan budaya hedonism sebelum lebih merebak di kalangan remaja? Adakah semua pihak perlu memainkan peranan? Okey, ada soalan yang bagus. Alright. Okey, ya semua pihak kena main peranan, tak semestinya individu tersebut sahaja. Okey, saya bagi cadangan berbeza aspek lah kan. Kalau dari segi diri, seorang remaja tu bila benda dia dah terlibat dalam hedonism ni, dia kena ambil satu masa untuk dia punya muhasabah diri lah, untuk introspeksi diri kan. Tanya, maksudnya dia kena ada satu interaction dengan diri sendiri, tanya adakah aku ni melebihkan dunia daripada akhirat contohnya kan. Alright. Jadi bila mana dia dah buat muhasabah diri tu, dia akan lebih bersyukur. Dia baru perasan, okey apa yang aku ada ni dah banyak rupanya, lebih daripada syukur. Jadi bila mana dia rasa lebih daripada syukur, dia rasa diri dia dah cukup dan sebagainya, dia tak ada rasa nak spend more, tidak rasa nak mengejar aliran yang terkini lah kan. Contoh kalau gadget terkini, nak yang terkini sekarang, dia tak ada rasa macam tu. Dia akan fikir, okay, insyaAllah aku akan dapat pada masa yang sesuai nanti. Mungkin gadget tu lagi power nanti kan. So dia fikir positif. Okay, so dia akan jadi orang yang lebih humble kan. So dia kena, pertama sekali dia kena muhasabah diri dulu lah, supaya dia tahu di mana dia silap, mana yang dia perlu repair dan sebagainya. Okey, yang kedua dari segi diri, antara cadangan saya, dia kena selektif sikit memilih kawan. Sebab kadang-kadang kalau remaja ni dia mudah terpengaruh kan, pengaruh rakan sebaya. Jadi dia kena selektif sikit, pilih circle yang baik lah. Maksudnya pilih kawan-kawan yang mengajak ke arah kebaikan. Okay. So yang kawan-kawan yang mengajak kepada yang tak elok tu, kita jauhkan diri. Jauhkan diri dengan cara yang proper lah. Tak ada sampai kita nak mengasingkan dan sebagainya. Itu kalau segi diri, cadangan saya dua tu lah. Pertama, muhasabah diri. Kedua, kena pilih circle yang baik. Contoh kalau dekat universiti kan, ataupun college dan sebagainya, dia ada persatuan-persatuan dia kan. Persatuan-persatuan yang bagus-bagus tu, yang mengajak kebaikan, aktiviti-aktiviti yang baik.
So boleh try approach, join dan sebagainya supaya kita ni tak ada masa nak fikir benda-benda, nak mengejar title, nak mengejar apa yang orang yang ada kita nak juga. So jadi tak ada masa nak fikir. Okay. Alright, kalau tu dari segi individu, kalau segi ibu bapa, cadangan saya kena monitor selalulah. Contoh dari segi macam solat dan sebagainya kan, sebab solat ni adalah basis ataupun fundamental punya yang perlu kita kena jaga kan, fundamental punya elemen yang kita perlu jaga dalam hidup kita lah. Okay, so kena jaga solat dan sebagainya, kena monitor lah dengan siapa berkawan. Kalau contoh perempuan kan, siapa yang pick up malam-malam dan sebagainya kan, ke mana dibawanya, so kena lebih alert. Sebab kita anak-anak kita ni dalam diam terpengaruh dengan hedonism ni lah. Okay, dari segi masyarakat pula, contoh dari segi kemasyarakatan kena monitor lah aktiviti anak-anak muda. Contoh kalau dari segi kita ada komuniti dan sebagainya kan, boleh try organize program-program yang bagus-bagus untuk remaja kan, contoh macam go-kart ke, apa lagi, bandball ke, benda-benda yang dia lupa nak fikir benda-benda yang tak berfaedah macam tu. Kena masyarakat pun kena kreatif jugalah untuk buat program-program. Sebab kadang-kadang ada program-program yang klise kan, macam remaja macam klise lah. Contoh program nak apa basuh-basuh kan, nak bash-bash, dia jadi macam stres. So kalau boleh kita cuba cara baru. Sebab dia kadang cara lama yang contoh nak brainwash yang terlalu teruk-teruk kan, so tak sesuai. Jadi kita kena cuba kreatifkan kita punya method ni supaya remaja tu dia tertarik dengan program-program yang dia anjurkan. Okay, dan kalau dari segi tambahan lagi, itu diri, ibu bapa dan masyarakat. Dan kalau dari segi diri lagi satu lagi saya lupa nak tambah, kita kena pilih hiburan yang boleh menguntungkan diri. Sebab kita kadang perlu hiburan juga kan. Contoh awak pun study kan, stres kan, dia kena menghibur juga, jangan serius sangat hidup ni. Macam serius saja kan, tak boleh serius sangat, nanti stres kan. Jadi kita kena pilih hiburan yang menguntungkan diri. Macam pilihlah hiburan banyak kan. Contoh kalau suka menyanyi kan, maksudnya menyanyi yang baik-baik lah. Contoh kalau awak ni suka sukan, jadi hiburan yang mencapai keseronokan yang paling highest tu di jalan-jalan yang betul. Macam tu. Okay, so kalau dari segi cadangannya macam tu lah. Terima kasih Madam Amin. Itu sahaja soalan-soalan yang ditujukan dari kami. Sekali lagi terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk membuat perbincangan bersama Madam untuk assignment kami. Okay, terima kasih juga kepada semua. Siapa ni? Syamsul, Izzati, Saidatun, Ikhlas dan juga Haris kerana sudi menjemput saya. All the best untuk assignment. Moga dapat full mark lah, insyaAllah. Alright, thank you Madam. Okay, welcome. Thank you, Madam.